Malaysia sedia beri bantuan tambahan untuk rakyat Palestin. Selamat 22 sempena Aidilfitri bermula 8 hingga 13 April. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia komited dan bersedia memberi bantuan tambahan bagi misi kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan tambahan bantuan itu boleh dilakukan kerana kerajaan masih mempunyai peruntukan selain ia merupakan komitmen berterusan negara. Bayar dari sana lah. Di mana? Ya, di sepadan Rafah. Okey. Memang ada. Israel soal bagi penyelamatan itu memang tanggungjawab dia. Dia dah khianat sekian lama. Orang dah hampir kebuluran. Orang nak cakap nak cari sebatak. Itu tekanan kita terus. Alright? Kita ada jumlah bantuan yang dah tersedia tu Datuk Seri. Berapa nilai dia? Saya tak ingat sekarang. Tapi memang dah 3-4 kali dah. 2 kali saya minta Presiden Fattah Sisi. Dan kedua minggu yang lalu pun dia bantu percepatkan. Dan kali ketiga dah sampai, tapi sekarang ni yang standby masih ada. Kita akan bantu sebab masih ada peruntukan. Masih ada peruntukan sebab queue-nya banyak ratus lori. Jadi biar clear dulu, jadi tak ni apa pengedaran lebih teratur. Beliau bercakap selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Huda, Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Terdahulu, rejim Israel mengumumkan kebenaran penghantaran bantuan sementara melalui pintu sempadannya dengan utara Semenanjung Gaza. Beberapa projek berskala besar dan berimpak tinggi di Pulau Pinang perlu disegerakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama rapat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan penting bagi memastikan ia dapat dilaksanakan. Antara projek yang akan diutamakan ialah projek klinik desa di Bayan Lepas. Perdana Menteri berkata, projek itu mengalami beberapa masalah kecil dan beliau telah meluluskan peruntukan sebanyak 11 juta ringgit untuk menanganinya. Supaya negeri tahu keutamaan persekutuan juga ambil kira beberapa keutamaan negeri, beberapa projek betul disegerakan. Ya. Jadi tentunya kita tahu, kita mahu perkembangan keputusan telah dibuat. Umpamanya dapatkan terbang Bayan Lepas patut disegerakan kerana sudah terlalu sesak dan tertangguh sekian lama. Begitu juga LRT yang sekarang diselenggarakan dengan kemajuan yang mengikut perancangan kita. Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri bersama Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga akan berusaha menyelesaikan masalah lebih 100 keluarga miskin tega di negeri itu. Usaha tersebut bakal menyaksikan keluarga terbabit dibawa keluar daripada kategori miskin tegar, seterusnya membolehkan Pulau Pinang mencapai status kemiskinan tegar sifar menjelang 1 Jun 2024. Amanah Raya Berhad Amanah Raya dan Syarikat Perumahan Negara Malaysia SPNB memeterai perjanjian strategik bagi membantu pemilik rumah mesra rakyat RMR menerima produk perancangan pewarisan. Majlis disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan melalui SPNB menawarkan program RMR khususnya kepada golongan berpendapatan isi rumah bawah RM5,000 yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang. Menerusi perjanjian itu, pemilik rumah berkenaan secara automatik ditawarkan produk-produk terpilih amanah raya seperti hibah dan wasiat ke atas harta tersebut. Kerjasama kedua-dua agensi itu memberi manfaat kepada pemilik untuk kelangsungan pemilikan kediaman oleh pewaris dengan bayaran serendah RM1,000. SPNB akan melaksanakan 3,500 unit RMR pada tahun ini dan sehingga kini 66,195 unit siap dibina di seluruh negara. Saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mula meningkat sejak petang tadi berikutan cuti panjang sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ya, untuk perkembangan trafik di Plaza Tol Gombak, langsung bersama Sazwani Samsu. Silakan, Wani. Ya,
Andy dan Farhatul, sesak dan perlahan. Itu apa yang dapat saya gambarkan situasi aliran trafik di Plaza Tol Gombak ini. Dan untuk gambaran juga, situasi ini sebenarnya berbeza jika dibandingkan pada waktu sebelum waktu berbuka tadi. Dan saya sempat berbual bersama dengan beberapa pengguna lebuh raya di sini dan ramai yang mengakui mereka memulakan pemanduan selepas waktu berbuka. Dan situasi sesak juga dapat dilihat pada kira-kira 5 petang tadi di mana ramai yang memulakan pemanduan selepas waktu bekerja. Dan untuk saat ini terdapat beberapa lokasi dilaporkan sesak, ini khususnya di laluan Genting Sempah. Antaranya laluan Gombak menghala ke Genting Sempah di mana dilaporkan terdapat kesesakan trafik kira-kira 5.8 km. Begitu juga di laluan Genting Sempah menghala ke Bukit Tinggi, trafik sesak kira-kira 1.2 km. Dan situasi ini didorong oleh laluan yang mendaki dan juga ramai yang memulakan pemanduan untuk pulang ke kampung pada malam ini. Dan Ani Berhad juga turut menganggarkan peningkatan jumlah kenderaan kira-kira 10 hingga 20% menjelang pada tengah malam nanti. Dan situasi yang sama dapat kita saksikan pada ketika ini. Dan sedikit nasihat kepada anda yang bakal memulakan pemanduan, berdasarkan pemerhatian saya tadi, terdapat beberapa pengguna yang menukar lorong pada saat-saat akhir disebabkan kekurangan nilai RFID dan juga touch and go, dan ini sekaligus menyebabkan membahayakan para pengguna lebuh raya di sini, sekaligus mengeruhkan lagi aliran trafik di sini. Justru pastikan sebelum anda memulakan pemanduan, pastikan nilai touch and go dan RFID anda mencukupi. Baik, saya kira demikian perkembangan dari Plaza Tol Gombak ini untuk perkembangan aliran trafik menjelang Aidilfitri. Kembali bersama Andy dan juga Farhatul di Angkasa Puri. Sazwani, terima kasih untuk perkembangan dari Plaza Tol Gombak. Ya, sementara itu, OP Selamat 22 sempena Aidilfitri dilaksanakan pada 8 hingga 13 April dengan tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, pihaknya berharap kerjasama penuh daripada masyarakat bagi memastikan sasaran operasi berkenaan dapat dicapai selain memastikan Hari Raya Aidilfitri disambut dengan rasa selamat dan sejahtera. Beliau menasihatkan orang ramai untuk merancang perjalanan pulang ke kampung halaman. Beliau menyatakannya ketika melancarkan OP Selamat 22 Hari Raya Aidilfitri secara maya yang disiarkan di laman sosial PDRM. Kekerapan perkhidmatan KTM komuter akan ditambah baik kepada setiap 15 minit pada waktu puncak bermula 22 April ini. Penambahbaikan itu membabitkan laluan Tanjung Malim ke KL Sentral dan sebaliknya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kekerapan itu ditambah baik bagi kemudahan penumpang terutama di waktu puncak. Jadi ini akan memudahkan perjalanan untuk pekerja-pekerja yang menggunakan KTM komuter di antara laluan KL Sentral dengan Tanjung Malim ini. Sementara itu, beliau berkata jumlah keseluruhan tiket perkhidmatan ETS termasuk tren tambahan bagi musim perayaan Aidilfitri kali ini adalah 135,000 tiket. Petron Malaysia bersama PDRM dan JPJ melancarkan kempen keselamatan Jalan Raya Petron Malaysia bersama JPJ. Ia antara usaha meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan keselamatan ketika bercuti, terutama ketika musim perayaan ini. Kita fokus kepada keselamatan kanak-kanak kali ini. Kita fokus kepada cara pemakaian tali pinggang untuk memakai kerusi keselamatan dan juga memakai topi keledai sesuai untuk pembonceng motosikal. Jadi itu penting dan kami telah lancarkan kepada serentak di 3 stesen yang Petron kami. Susulan aliran trafik yang dijangka meningkat ketika musim perayaan, persediaan turut dibuat bagi memastikan kelancaran perjalanan pelanggan di Petron. Apa
apa yang kita akan memastikan ialah inventory dekat stesen kami adalah mencukupi di sepanjang perayaan ini. Sebagai lokasi selamat, kebanyakan kaki tangan kita telah dilatih untuk memberi bantuan awal jika ada berlaku kecemasan. Untuk keselesaan pelanggan-pelanggan kami, surau dan juga tandas sangat bersih lah. Ya. Untuk makluman semua, 80% daripada tandas di Petron telah diiktirafkan dengan 4 dan 5 bintang oleh Majlis Tempatan. Kita juga ada surau, 70% telah ditauliahkan oleh Jabatan Agama Islam. Jadi rancangkan perjalanan anda, berhati-hati di jalan raya dan kongsikan kegembiraan dengan keharmonian. Sila singgah di Petron. Kempen dilancarkan secara serentak di 3 buah stesen iaitu Petron MRR2 Safari, Petron Bukit Lanjah arah utara dan Petrol Tol Sungai Besi arah selatan. Ia merupakan kolaborasi bersama Apple Crombie, SNS Kids, Farm Fresh dan Nesque. Gagal meletak tanda harga, tidak menggunakan alat penimbang yang sah dan menjual barangan tiruan. Itu antara kesalahan tertinggi dikesan sepanjang Ops Pantau 2024 yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pada 12 Mac hingga 4 April lalu. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sebanyak 164 kompaun bernilai hampir RM600,000 juga telah dikeluarkan kepada premis atas pelbagai kesalahan. Berkaitan dengan aduan tentang harga barang, cuma harga barang ini kita serve notice kepada peniaga. Begitu juga ada juga aduan tentang dengan alat timbang sukat pun ada. Ada juga aduan berkaitan dengan promosi yang mengelirukan. Dan juga tanda harga. Tidak meletakkan tanda harga itu. 302 lokasi berjadual di seluruh negara kini mengadakan program Jualan Rahmah PJR Aidilfitri. Jualan potongan harga antara 10 hingga 30% berlangsung hingga Selasa ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, pelbagai keperluan harian khusus ditawarkan bagi persiapan menyambut Aidilfitri seperti ayam, daging lembu, beras dan rempah ratus. Agenda Payung Rahmah Madani diperluas menerusi PJR Aidilfitri bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Sepanjang Ramadan, KPDN juga telah melaksanakan PJR Ramadan di 452 lokasi di seluruh negara bermula 12 Mac hingga Rabu lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program Jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program Jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program Jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini.
Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Bertemu kembali. Sebanyak 3.60% agihan dividen Skim Simpanan Pendidikan Tinggi Nasional Simpan SSPN 2023 diumumkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ia memanfaatkan 6.25 juta pemegang akaun dengan peruntukan sehingga 357.65 juta ringgit. Semakan penyata simpanan boleh dilakukan bermula Sabtu 6 April 2024 menerusi aplikasi MyPTPTN. Baru ialah dari segi pemberian dividen 3.60% bagi tahun 2023 ini adalah lebih tinggi berbanding agihan dividen sebanyak 3.05% pada tahun 2022. Ini sekaligus menunjukkan kecekapan PTPTN dalam pengurusan dana simpanan dengan efektif berlandaskan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik bagi memastikan pulangan yang optimum diberikan kepada para pelanggan. Bagi masa depan anak-anak mereka begitu memperansang. Pemberian yang lebih tinggi itu disokong oleh pulangan pelaburan positif dengan keuntungan deposit bagi tahun 2023 berjumlah 446.22 juta ringgit. Kadar dividen tersebut juga adalah kompetitif kerana lebih tinggi berbanding kadar keuntungan akaun simpanan dan simpanan tetap di bank tempatan iaitu antara 2.05% sehingga 3.45%. Tahun lalu deposit simpan SSPN berjumlah 3.15 bilion ringgit dengan lebih 513,000 akaun baharu direkodkan. Bank Rakyat mengumumkan pembayaran dividen bagi tahun kewangan 2023 sebanyak 15% dengan jumlah pembayaran sebanyak 424.62 juta ringgit. Pembayaran dividen kepada anggota dibuat bermula hari ini. Prestasi keuangan memberansangkan membolehkan Bank Rakyat mengoptimumkan modal dan mengekalkan pembayaran dividen yang tinggi. Bagi menghargai sokongan anggota, Bank Rakyat pada hari ini dengan berbesar hati mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 15% dengan jumlah anggaran 424.62 juta ringgit kepada 802.823 anggotanya. Sempena dengan ulang tahun ke-70, Bank Rakyat turut mengumumkan dividen istimewa sebanyak 2% atau pembayaran sebanyak 56.62 juta ringgit. Ia akan diagihkan berdasarkan pegangan saham yang layak pada 31 Disember 2023. Pembayaran akan dibuat pada September depan. Saudara, bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja industri kreatif lebih terjamin, kerajaan akan meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) 1981. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, pindaan itu melibatkan beberapa standard kontrak. Beliau berkata pindaan juga akan melibatkan Akta Kanak-Kanak. Menerusinya, semua pelakon kanak-kanak perlu mendapatkan permit sebelum bekerja. Saya telah minta Datuk Kamil, pengerusi dan juga Datuk Azmi, CEO FINAS untuk meneliti. Sementara kita melalui proses itu, dia akan makan masa mungkin lagi setengah tahun ataupun setahun. Tapi kontrak-kontrak yang sedia ada, kita perlu tambah baik untuk pastikan aspek keselamatan sosial bagi para pekerja industri kreatif ini tidak diketepikan. Warga RTM komited memberikan yang terbaik kepada audiens menjelang musim perayaan. Ketua Pengarahnya Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, menghargai pengorbanan kaki tangan yang akan bertugas sepanjang Hari Raya Aidilfitri nanti.
Dalam industri ini, kita sentiasa berkorban untuk membawakan kandungan terbaik kepada penonton-penonton kita. Jadi itulah pengorbanan kita di RTM. Banyak program-program menarik yang telah kita sediakan. Jadi kalau terlepas di televisyen, ada RTM Click. Jadi di sini kita dah menyediakan segala-galanya kepada penonton kita untuk menikmati kandungan-kandungan, program-program menarik yang telah kita sediakan. Kalau tak ada TV, ada RTM Click. Beliau berkata demikian selepas menagihkan sumbangan penghargaan kepada Barisan Hadapan RTM di Menara Angkasa Puri. Sementara itu, warga RTM turut disantuni Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Ia bagi menghargai petugas media yang bertungkus lumus menyalurkan informasi kepada rakyat termasuk ketika musim perayaan. Saya inginlah mengambil kesempatan ini untuklah menunjuk penghargaan saya kepada semua petugas-petugas kaki tangan RTM kerana mereka bekerja begitu tunggus lumus untuklah menyampaikan informasi terkini kepada semua rakyat jelata. Dan khasnya semasa perayaan, musim perayaan, kerana walaupun banyak rakyat Malaysia tengah bercuti untuklah raya, tetapi kita masih ada petugas-petugas di khasnya di berita RTM.